Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada murid-murid cikgu. Baiklah, hari ini kita nak belajar. Okey. Hari ini kita nak belajar, tajuknya ialah menyelesaikan masalah yang melibatkan integer. Okey, baiklah. Bagi soalan ni, kita akan cuba menyelesaikan ikut satu persatu isu yang ada. Contoh, penggunaan kad kredit, tunggakan kad kredit Luqman ialah RM230 pada satu ketika. Kalau kita faham tentang tunggakan itu, nilai tunggakan, jom sikit. Okay. Kita akan menyatakan ianya negatif. Kita akan menyatakan ianya negatif. Kenapa nyatakan ianya negatif? Mana pen cikgu ni? Hilang pula. So, bateri lemah. Bateri lemah pula. Okay, tak apa. Okay. Perhatikan ni. Cikgu terpaksa guna mouse. Okay. Negatif 230. Kenapa? Sebab satu, kalau kita sebut tunggakan, bila kita sebut tunggakan itu maksudnya benda yang macam ke bawah. Macam kita nampak dia nilai yang keluar. Nilai yang sepatutnya duit keluar. Kalau positif, mesti masuk, ada keuntungan di situ. Jadi tunggakan tu kita wakilkan dia sebagai negatif. Dan cuba kita baca lagi ayat seterusnya. Dia menggunakan kad kreditnya untuk membuat bayaran bagi 3 buah buku yang berharga RM120 setiap satu. 3 buah buku. Bila sebut 3, setiap satu buku tu harga RM120. Bila sebut pembelian, maksudnya bayaran pun satu isu yang boleh kita tahu dia keluar duit. Kalau masuk duit, kita untung. Tapi keluar duit, mesti ada kerugian. Kita wakilkan dia sebagai negatif. Wakilkan sebagai negatif. Positif yang mana untung? Yang macam kerugian belanja, keluarkan duit, mestilah negatif. Dan kita darabkan dengan 3. So jawapan dia negatif 360. Boleh? Okey, seterusnya. Jadi macam mana selesaikan masalah ni? Bila kita baca, jangan terburu-buru untuk menyatakan dia nak jawab secara secara matematik darjah 6. Cikgu beritahu, bukan nak melemahkan cara kamu menjawab secara darjah 6. Darjah 6 pun perlukan masa di sekolah menengah. Tapi teknik di sekolah menengah dia telah memudahkan, lebih mudah daripada berfikir secara darjah 6 dulu. Okey, seminggu kemudian akaun kad kreditnya dikenakan faedah sebanyak RM3. Faedah tu maknanya cas lah. Keluar lagi duit. Sebab tu ditulis sini bayaran faedah negatif RM3. Negatif RM3. Sebab duit tu keluar. Okay, kemudian rumah membuat bayaran balik sejumlah RM400. Bayaran balik itu, kalau bayaran balik maksudnya kenapa positif pula bayaran balik? Kan keluarkan duit kan? Tapi bila kita tengok isu keseluruhan, isu dia ialah, kalau kamu lihat, pada kad kredit. Dia tak cerita duit dalam bank dia mana, tapi dia ceritakan dalam kad kredit. Apa yang boleh selesaikan dalam kad kredit? Bukan isu dia tentang duit di dalam bank, tentang duit dia dalam poket. Tak ada. Itu bangsa kena tahu. Jadi kita memandang pada kad kredit dia. Okay, kita memandang pada kad kredit. Bila dia bayaran balik, takkanlah bayaran balik itu memberi kesan pada kad kredit negatif. Sebab dia menggunakan kad kredit. Jelas? Boleh faham cikgu terangkan ni? Okay. Dia tak cerita tentang duit dalam bank dia tak cerita duit dalam poket dia. Dia cerita tentang akaun kad kredit dia. Boleh jelas? Kenapa bayaran balik, walaupun bayaran balik tu dinamakan macam duit dah bayar, duit burn. Kenapa tak letak negatif? Tapi kita faham dalam soalan ni, kita menyelesaikan isu kad kredit dia. Bukan kita menyelesaikan duit poket dia, duit dalam bank dia, duit mana-mana, bukan. Okey, jelas Okey, bagaimana kita nak selesaikan ni? Okey, selesaikan ni, kita satu persatu. Okey, dalam buku teks, kamu sebut semua dah dapat buku teks kecuali kelas 1 adil sebab belum dapat, esok baru nak dapat. Ada yang kelas lain. Okey, nilai yang tadi kita telah gabungkan. Negatif 230. Duit keluar daripada kad kredit.
Negatif 360 keluar daripada kad kredit. Tapi kenapa di sini ada tambah? Ada tambah. Negatif RM3 di cas bayaran negatif RM3. Dan di sini sepatutnya lebih baik dia tak tambah positif 400 kat sini. Kalau kita letak dia lebih cantik. Tapi kita boleh juga tulis tanpa kurungan dan positif itu. Sebab kita belajar pun positif adalah nilai dia positif. Okey, baiklah. Jadi kena fahamkan isu sekarang kita telah menggabungkan hutang bayaran-bayaran yang cas yang dikenakan, bayaran-bayaran yang dikeluar daripada kad kredit, okey, dan digabungkan semua dan digabungkan sekali dengan nilai bayaran. Okey. Kalau ikutkan kita akan buat macam mana? Tengok kalau tanpa fikir tanda negatif dan positif, tak ada benda tu ilmu tak belajar, mesti kamu buat macam ni. 230 tambah 360 tambah RM3. Jumlah dibayar. Kamu dapat nilainya, cikgu kata A. Cikgu tulis A. Cikgu malah nak kira. Cikgu malah nak cepat sikit. Okey, dan kemudian dia bayar 400. Bayar 400. Kemudian dibayar pada A tu. Berapa dia kena tolakkan. Mesti kamu buat macam tu. Betul tak? Kalau kamu ikut logik masa darjah 6 dahulu. Kamu ambil 400, kamu bayar berapa? Kalau nilai A-nya lebih daripada 400, makanya mesti ada baki lagi. Betul tak? Sufian, faham tak ni? Cara skor rendah. Kan? Cara skor rendah. Tapi kita dah tukarkan benda ini dalam satu sistem yang kita belajar namanya integer. Okey. Baiklah. Bila kita selesaikan ni, kita kena tengok. Cikgu padam semula Cikgu padam semula. Okey, tengok, perhatikan. Cikgu zoom dulu. Okey, untuk lebih faham. Cikgu zoom dulu. Nanti cikgu akan bagi kamu cuba buat. Cikgu tak akan tinggal kamu tak buat. Okey, perhatikan pada tanda ini sebab kita belajar ni. Ni tanda ni. Okey, dia akan tukar jadi apa? Okey. Negatif. Yes, betul. Terima kasih Arisa Dania. Dia akan tukar. Kalau positif, negatif, 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 positif, negatif. Apa yang telah kita pelajari itu jangan lupa. Okey, benda yang perlu dinota dalam tulis yang kita ingat mesti jangan lupa. Kita dah lama belajar ni. Positif, positif, positif. Okey. Positif, positif, negatif, 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 positif. Apa dia? Negatif. Negatif. Positif. Positif, yes, betul. Okay. Okay, next. Ini jangan lupa. Benda yang cikgu catat sebelah kiri ni jangan dilupai. Dia kena sentiasa ingat. Okay, sebab kita akan gunanya akan datang. Okay, baiklah. Bila kita dah selesaikan ni, tak ada masalah kalau kita tekan calculator terus. Tak ada masalah. Tapi kalau kita nak tekan calculator terus, daripada atas daripada kiri ke kanan pun boleh. Tapi maknanya tak belajar lah. Tak belajar apa benda yang calculator buat. Jadi kalau kita boleh buat yang selesaikan yang terakhir ni, kita boleh terus tekan calculator dan dapat jawapan ni. Maksudnya negatif 193, hasil dapat jawapan negatif 193, apa yang berlaku pada kad kredit dia? Siapa tahu? Apa maksud negatif 100? Kenapa negatif 193? Apa maksud? Kenapa? Sofian? Yes, boss. Bob. Bob. Silakan jawab. Hutang ke cikgu? Masih lagi apa dalam kad kredit dia? Masih lagi apa? Ada apa? Ada hutang. Ada hutang. Ada hutang ataupun tunggakan. Ya, betul, tunggakan. Jadi kalau dia positif, kalau positif pula jawapan dia? Ni Satira, fokus tak? Masih ada apa tu? Kalau positif nombor tu. Kalau jawapan positif. Sebab selain daripada kita menjawab, kita kena jawab soalan huraian ni. Yang ni. Apa tu? Kalau ada positif. Kenapa ni pen ni? Sekejap, pen cikgu masalah ni.
Okay, kalau tengok yang pada yang ayat ni. Matematik tak semestinya jawab, okey dapat jawapan negatif 193. Dia tak semesti jawab tu. Dia kena beri kesimpulan. Beri conclusion dia. Kamu kena pandai beri conclusion. Jadi kalau dia positif, jawapan dia 193. Apa maksud kalau tanpa negatif? Maknanya jawapan dia hasil dia 193. Apa kesimpulan kamu nak beritahu pula? Tak ada Telah hutang. menjelaskan hutang. Telah menjelaskan hutang, tepat ke? Bukan Kan. Tak. Maksudnya dalam kad kredit dia ada apa? Ada. Ada. Tu apa belakangnya tu? Ada lebihan apa? Lebihan baki. Ada lebihan duit. Ada lebihan duit. Duit tu Ah, dia tak berhutang, macam bank yang berhutang dengan dia. Kalau positif, bank yang berhutang dengan dia. Maknanya duit dia ada dalam kad kredit tu, bank berhutang pula dengan Lokman contoh. Kalau positif. Faham itu konsep dia. Jelas. Mari kita tengok. Okey. Cikgu terus nak bagi soalan tanpa cikgu nak bincang. Boleh tak? Boleh Okey, kamu dah tahu benda yang negatif ayat dia macam mana? Kalau positif macam mana? Okey, tengok. Tengok soalan latih diri 1.2. Okey, muat tak? Nampak tak keseluruhan? Tak nampak. 200. Okey, soalan satu dulu. Okey, soalan satu dulu. Sebab tak ada contoh lain. Contoh ni yang kita dapat bincangkan. Okey. Boleh? Okey, sekarang silakan bagi contoh macam mana diselesaikan macam Lokman tadi jawab. Macam mana? Sebenarnya kalau kamu belajar dengan cikgu kurang bagi latihan, kenapa? Sebab latihan itu terus dalam kelas. Latihan itu terus dalam kelas. Cuma nak tak nak je hantar ke dalam Telegram jawapan dia. Nak tak nak. Macam kita belajar, cikgu suruh hantar tak nak hantar. Lebih kurang sama tu. Okey. tahun. 6,000 rugi 6,500 setiap tahun. Okey, sekejap cikgu. Tahun rugi. Okey, cikgu bagi masa 5 minit Okey, baiklah. Tadi soalan tadi ialah cikgu tulis 16,800 tambah 2 sebab 2 tahun darab dengan negatif 6,500. Kemudian ayat yang seterusnya tambah 2 darab dengan negatif 6,500. Ini yang tahun keempat yang mana rugi dia 2 kali ganda daripada tahun kedua, tahun keempat. Okey, cikgu tulis sini. Ni tahun pertama untung. Okey, tahun kedua dan tahun ketiga. Kemudian ini tahun yang keempat. Okey, jelas Okey, cikgu kalau ikutkan kita belajar